Pendidikan Kesehatan Tahun 1, Bantuan Kecemasan. Hai murid-murid. Video ini adalah berdasarkan buku teks Pendidikan Kesehatan Tahun 1, Unit 11, Bantuan Kecemasan. Kita juga akan belajar beberapa perkara penting dalam pertolongan cemas. Bantuan kecemasan merupakan pertolongan cemas, yaitu bantuan asas menyelamatkan nyawa kerana dapat menghentikan kecelakaan kecil daripada menjadi teruk dan dapat menyelamatkan nyawa yang tersayang. Dalam topik pertolongan cemas ini, kita akan belajar tentang maksud, kepentingan, 3 langkah untuk situasi kecemasan, dan jenis-jenis pertolongan cemas. Mari lihat maksud pertolongan cemas. Ianya merupakan sokongan awal kepada mangsa sebelum bantuan profesional tiba. Ianya juga perlu untuk merawat luka kecil, terbakar dan sengatan serangga. Kepentingan pertolongan cemas adalah untuk menyelamatkan nyawa orang yang tersayang. 3 langkah untuk situasi kecemasan ialah: yang pertama, periksa tempat kejadian jika ada tanda bahaya seperti api, runtuhan, dan orang ganas. Nilai juga keadaan orang yang cedera. Yang kedua, hubungi bantuan perubatan jika perlu sekiranya mangsa memerlukan rawatan. Ketiga, berikan penjagaan kepada mangsa seperti memberi selimut yang hangat untuk mangsa lemas, pastikan mangsa berasa selesa dan kekal dalam keadaan tenang. Terdapat beberapa jenis pertolongan cemas, iaitu balutan bandage, terbakar, resusitasi kardiopulmonari iaitu CPR, sengatan lebah, pendarahan hidung, strok haba dan serangan jantung. Mari lihat contoh pertolongan cemas yang pertama, iaitu balutan bandage. Ianya untuk menutup luka kecil, calar dan kesan terbakar. Pertolongan cemas yang kedua adalah untuk kesan terbakar. Jika kesannya kecil, lalukan pada air sejuk selama 15 minit atau guna kompres sejuk atau lidocaine atau gel lidah buaya. Elakkan menggunakan ais untuk kesan yang lebih teruk. Seterusnya, untuk kesan terbakar tahap 3, iaitu kawasan kulit besar, wajah, pangkal paha, punggung, tangan atau kaki, atau kesan yang terkena sentuhan bahan kimia atau elektrik, sila dapatkan bantuan rawatan daripada pihak profesional. Pertolongan cemas ketiga, resusitasi kardiopulmonari iaitu CPR, dilakukan jika nadi atau nafas mangsa terhenti kerana ianya boleh menyebabkan rosak otak dan kematian. Pertolongan cemas yang keempat, iaitu sengatan lebah, galakkan mangsa tetap bertenang, basuh kawasan sengatan menggunakan sabun dan air atau menggunakan kompres sejuk selama 10 minit untuk mengurangkan kesakitan dan bengkak. Jika kawasan sengatan gatal, gunakan lotion calamine atau baking soda dengan kerap. Pertolongan cemas yang kelima, iaitu pendarahan hidung. Pastikan mangsa duduk bersandar dan kepala menunduk. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mencubit tegas hidung selama 5 minit sehingga darah berhenti mengalir. Pertolongan cemas yang keenam, iaitu strok haba. Pastikan mangsa rehat di tempat yang sejuk. Gunakan tuala atau air sejuk untuk membasahkan leher. Boleh juga menggunakan selimut yang sejuk atau lembap. Jika mangsa mengalami mual, muntah, kekeliruan mental, pengsan, sawan dan suhu demam melebihi 104, sila dapatkan rawatan profesional. Pertolongan cemas yang terakhir, iaitu serangan jantung. Hubungi talian kecemasan, cari ubat sekiranya ada, beri rawatan CPR jika perlu. Sebagai kesimpulannya, periksa keadaan sekeliling sebelum mendekati mangsa, elak hubungan langsung dengan darah, muntah dan cecair badan yang lain, pakai alat pelindung ketika memberi rawatan kecemasan, dan yang terakhir, basuh tangan dengan air dan sabun selepas memberikan rawatan.